Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin. Wa bihi nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ftahna ababal khairat. Allahumma ftahna ababal ilmi wa ababal jannah. اللهم فقهنا في الدين مع التأويل اللهم فقهنا في الدين مع التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلم التأويل ربي زدنا علما ولا تنقصنا يا ارحم الراحمين. Alhamdulillah, alhamdulillah summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala kerana masih diberikan kepada kita kelapangan, kesihatan, keamanan dan sebagainya, dan meneruskan hidup ini dengan berabdikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita sambung tazkirah atau pengajian sekadar petikan sikit sebanyak daripada kitab Al-Kabair ini. Untuk hari ini kita ambil Al-Kabirah Al-Hadiyah Wal-Arba'un, itu dosa besar yang ke-41 mengikut kitab inilah, kitab Al-Kabair ini. Di mana tajuknya adalah Al-Takzib Bil-Qadar, mendustakan qada-qadar Allah Ta'ala. Kita maklum bahawa qada-qadar itu satu rukun iman yang 6. Sekadar peringatan, rukun iman ini dia tidak sama rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Kalau satu buat mungkin selamat. Satu asal ialah syahadatain, syahadah. Dia mengucapkan syahadah dengan sempurna, dengan penuh yakin, dengan hati, dengan lidah. Dan kemudian dia mati. Dia tidak pernah sembahyang, tak sempat sembahyang dan sebagainya. Syurga insya-Allah Ta'ala. Ataupun dia syahadah, dia sembahyang 5 waktu dan semua dia dibuat kecuali haji kerana tidak mampu. Islam insya-Allah. Atau dia semua dia buat kecuali puasa sebab dia belum masuk Ramadan. Atau apakah uzuran yang lain? Syurga insya-Allah. Tapi rukun iman tidak boleh disatu-satukan. Walaupun bilang yang 5, 6, tapi dia semuanya serentak berjalan. Semuanya tidak boleh pisah-pisahkan seperti rukun Islam. Dia tidak beriman Allah Ta'ala, tidak beriman pada malaikat. Bila beriman pada Allah, pada malaikat, dan kita tidak beriman qadar. Kalau beriman semuanya, kecuali satu ayat Quran, dia tak beriman. Itu tidak beriman namanya. Qadar ini salah satu pada rukun iman. Dalam kitab ini, juga banyak muka surat yang dihuraikan rukun iman qadar ini. Cuma saya biasa tidak mengambil semuanya, tidak baca satu dari satu. Cuma ambil sedikit kesimpulan untuk sekali kuliah sahaja. Dan tidak juga maksud untuk menghuraikan makna qadar. Perbicaraan ulama-ulama Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Asy'ariyah dan sebagainya, tidak. Tapi nak fokus kepada keyakinan bahawa kita hak Allah, kita milik Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan segalanya Allah Ta'ala. Kita diberi lisan wa syafatain wa hadain wa najdain. Lisanan wa syafatain, lidah, satu lidah, dan tunjuklah najdain, 2 jalan. Imam kafura. Serah. Itu kita bincangkan seringkas sekadar 20-30 minit. Tidak lebih dari itu. Untuk lebih itu kita hilah kitab-kitab lain, guru-guru lain ataupun kita kuliah-kuliah yang lain. Cuma bincang soal ini bukan soal perbahasan sangat. Perbahasan kita bukan untuk mencari sesuatu yang luar kemampuan kita. Karena dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan bahawa tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Dia Abu Nuaim sebenarnya dia tafakkaru fi khalqillah. Berfikirlah, renunglah, kajilah penciptaan Ta'ala ini, gunung, ganang, bukit, buka, hayawan dan segala peripirlah, kajilah, kamu akan jumpa Allah Ta'ala di sana. Yakin Allah Ta'ala di sana.
Allah itu wujud, Allah itu esa, Allah itu berkuasa. Wala tafakkaru fillah, wala tatafakkaru fillah. Kamu fikirkan Allah itu sendiri bagaimana. Kalau kamu fikir kamu tak sampai ke situ. Malah akan mungkin kamu lari daripada Islam, daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat sebenarnya yang dimulakan dalam kitab ini, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Surah Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan tiada sesuatu menurut qadar, takdir yang ditentukan Allah Taala. Maksudnya Allah telah buat. Khalaqnahu fi'il madhi, telah berlaku, terciptakan. Semua yang di alam ini yang telah berlaku, yang sedang berlaku, akan berlaku, khalaqa. Telah ciptakan, tadi digariskan, tadi dituliskan, tadi dirancangkan. Khalaqnahu biqadar. Itu firman Ta'ala. Dan dalam kitab ini dia Syekh penulis ini menghuraikan ayat ini dengan huraian yang agak panjang. Cuma saya akan ambil sedikit daripadanya, di mana Ibn Umar radhiyallahu, agak panjang, saya ambil ujungnya. Nabi bersabda, wallazi nafsi biyadihi law anna ahadihim mislu ahdi zahaban fa anfaqahu fi sabilillah ma qabla minhu hatta yu'min bil qadr wa khair wa syarr. Demi jiwa genggamannya, dan dalam seorang manusia mukmin itu ada sebesar gunung Uhud, ketul emas. Sebesar mana gunung Uhud itu emas, dia punya milik dia, kaya maknanya. Kalau dia ada infak seluruhnya, Allah tak terima amal itu kalau tidak beriman dengan yaumul qiyamah, hari kiamat. Dan terus Nabi bersabda dengan kisah yang masyhur, iaitu ketika Jibril datang kepada Nabi SAW, ketika Nabi bersama-sama Umar dan sahabat duduk, dia tanya mal iman. Nabi menjawab, an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi min al-qadri wa khairi wa syarri. Itu Dan beriman di sebelah sini al-iman billah, tasdiq bil annahu subhanahu wa ta'ala mawjudun mawsuf bi sifat al-jalal wal kamal munazzahun an sifat al-naqs, innahu farad samad khaliq jami' makhluqat tasarruf biha bima yasha yaf'al fi mulki ma yurid ila akhir panjanglah. Hanya iman itu gitu. Iman itu yakin penuh dengan hati, biqalb, dan yakin bahawa Allah itu wujud, sifat yang mulia, yang segala sempurnanya, dan bersih sifat kekurangan. Dan dihuraikan dalam satu hadis yang agak panjang juga ayat ini, di mana dikaitkan dengan satu kisah yang juga masyhur pada kita yang rajin belajar ilmu pada surah-surah masjid. Hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu khalfa Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqal ya ghulam inni uallimuka kalimat ihfazillah yahfazuk ihfazillah tajidhu tujahak ya sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam. Ini yang dia punya key dia. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Qad kataba Allah lak. Wa in ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataba Allah alayka. Rafa'al aqlam wa jafat as-suhuf. Kita ambil ujung saja tafsir yang berkaitan khusus dengan qadar. Nabi bersabda pada Ibn Abbas, wa'lam, ketahuilah, anna al-ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in, jika seumat ini seluruhnya, orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Jawa, orang Kazan, Murud, Bajau, Batak, Jepun, Korea, orang apa saja, berkumpul semuanya, ay yanfa'uka bi syai'in, untuk menolong kamu, manfaatkan kamu dengan satu, qad kataballahu lak, lam yanfa'uk illa bi syai'in, tidak akan
kesan, tidak ada berkesan. Kenapa? Melainkan apa yang telah Allah tentukan. Litabau ala ayyadhuruka bi syai'in. Begitu sebaliknya. Jika seluruh umat ini berkumpul untuk memudaratkan kamu, lam yadhurru illa bi syai'in qad kataballahu lak. Tidak akan mudarat apa-apa pada kamu. Melainkan apa yang telah tentukan. Itu penekanan di sini. Bahawa kita ini sepenuhnya dalam genggaman Allah Ta'ala. Dan kuasa Allah Ta'ala. Maka sebab itu, satu pada amalan ulama-ulama dulu, yang sekarang kita warisinya, satu macam zikir. Zikir begitu. Apa zikirnya? Yang cukup mudah diamalkan. Ya hayyun ya qayyum. Birahmatika astaghis. Aslih li sya'ni kullahu. Wala takilni ila nafsi tarfata aini. Ya hayyun ya qayyum. Sebenarnya Allah Ta'ala. Allah hayyun ya hayyun la yamut. Hayyun ya qayyum ya hayyun. Ya Allah yang hidup, yang maha hidup. Ya qayyum yang maha berdiri sendiri. Bi rahmatika astaghis. Dan rahmatmu kami mohon ya Allah. Aslih li sya'ni kullahu. Perbaikilah untukku urusanku semuanya. Aslih li salaha. Aslih li fil amr. Aslih li sya'ni kullahu. Minta Allah Ta'ala menguruskan kita. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah engkau serahkan aku pada diriku sendiri untuk menguruskan. Wala sekelip mata. Ingat, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan kita minta Allah yang biar kita sendirian untuk menguruskan diri kita. Wala sedetik. Ini satu yang mungkin tidak sesuai dengan kalimat yang kena sebut. Kita jaga kita misalnya. Satu yang agak mungkin sikit kontra pada doa ini. Pada munajat ini. Ayat di sini la takilni wala takilni ila nafsi tarfata ain. Yang kau biarkan aku sendiri menguruskan diriku walaupun sedetik. Jadi maknanya dalam urusan apapun kita serah Allah Ta'ala setelah kita berusaha berikhtiar sungguh untuk yang terbaik. Biza azamta fata Allah. Biza azamta fatawakkal Allah. Kita berusaha ikhtiar, bertawakal. Sakit, sudah berubat, ikhtiar berbagai cara yang mampu, maka tawakal Allah Ta'ala. Itu ya. Maka sebab dan ada ayat kita baca setiap lepas subuh dan lepas maghrib. Atau yang baca maksurat pastinya baca Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan yang punya kuasa pemerintahan, Engkaulah yang beri kuasa pemerintahan kepada siapa yang kau kehendaki. Dan Engkaulah yang membuat kuasa pemerintahan dari siapa mencabut balik kuasa pemerintahan kepada siapa yang kau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan siapa yang kau kehendaki. Dan Engkau juga menghina siapa yang kau kehendaki. Dalam kuasa Engkaulah sahaja adanya segala kebaikan. Sungguhnya Engkau yang maha kuasa segala sesuatu. Malikal mulk. Ini malikal mulk. Raja segala raja. Ribuan raja dunia yang telah pergi, yang masih ada yang akan datang, Allah malikal mulk, raja segala-galanya. Di mahsyar nanti akan tanya, di manal mulk al-yaum, siapa raja hari ini? Tidak ada yang menjawab, melainkan dijawab dengan lillahil wal qahar, Allah yang wahid, al-qahar, yang esa yang perkasa. Ini semua yang berkaitan dengan qadar-qadar yang kita mesti yakini. Allah ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghizul arham wa ma tazdad wa kullu syai'in 'indahu miqdar. Allah mengetahui akan apa yang dikandung yang dalam kandungan ibu dan mengetahui apa yang kurang dalam kandungan itu, rahim ibu itu atau lebih. Dan setiap sesuatu adalah tahapan isinya dengan kandungan itu. Surah Ar-Ra'd ayat 8. Ini semua berkaitan suatu tuntutan bagi kita untuk meyakini bahawa Allah telah pun menentukan sesuatu bagi kita dan apa yang berlaku ini adalah kehendak Allah Ta'ala. Namun untuk sama kita meyakini Allah beri ruang untuk kita fikir, untuk berusaha, untuk ikhtiar semampu semaksimalnya, maka kita berserah kepada Allah dan kita mohon yang terbaik. Di dunia hasanah dan akhirat juga hasanah. Minta Allah Ta'ala dunia ini kebaikan dan akhirat juga baik. Bahagia di dunia dan bahagia juga tentunya akhirat. Ada terkadang kita merasa tidak kena bersatu. Kita hajat tak dapat. Dapat yang lain. Kadang kita tidak hajat, kita dapat.
Atau yang tidak suka, tidak dapat. Yang suka tak dapat banyak. Tapi ingat, lihat firman Allah surah Al-Baqarah surah 106, kutiba alaikumul qital wa kurhul lakum wa asa an takru sya'an wa khul lakum wa asa an tuhibbu sya'an wa syarr lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kutiba alaikumul qital, telah difardukan kamu berperang. Dalam tempat kutiba dalam Quran, kutiba alaikumul qital, kutiba alaikum siyam, kutiba alaikum qisas. Ya, masih kekal hukumnya. Qisas masih kekal, qital masih kekal, siyam masih kekal. Kita tak buat qisas, tak buat qital, kita buat siyam. InsyaAllah lama kita akan menerima siyam, puasa Ramadan. Kutiba alaikum qital, difardu kamu berperang, berjihad, berjuang. Wa kurhul lakum, kamu tak suka, pastinya. Siapa suka berperang? Susah. Hilang harta benda, jiwa, raga, berbagai. Wa asa an takru sya'an wa khul lakum. Boleh jadi kamu, apa yang kamu tak suka itu baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa syarr lakum. Mungkin kamu yang kamu suka itu buruk bagi kamu. Wallahu ya'lam. Allah ya'lam antum la ta'lam. Kamu tak, Allah yang tahu, kamu tak tahu. Doktor bagi kita ubat yang pahit. Kita mau yang pahit, kita nyaman manis. Datang ke doktor tahu kamu ada penyakit yang manis. Kalau kamu makan manis, kamu cepat tambah sakit dan sebagainya. Jadi doktor yang mengetahui, yang tahu tentang ubatan, doktor yang amanah. Doktor bukan penjual kopi tepi jalan, seperti yang Presiden Abim yang ketiga dulu sebut, Ustaz Siddiq Fadil rajin sebut. Daim sebagai contoh, dia bukan penjual kopi tepi jalan atau warung-warung. Dia ikut pelanggan nak yang kopi panas atau kopi pahit, kopi dikat atau kopi apa. Kalau sekarang kopi 3-in-1 ke sebagainya, tidak. Itu penjual, dia mau laku. Tapi doktor tidak boleh, mesti amanah. Dia beri ubat yang betul-betul bertepatan dengan penyakit. Maka sebab Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka sebab itu, dalam hadis yang lain menyebutkan bahawa orang mukmin cukup hebat. Apa dia? Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabatu sarra syakara wa kana khairul lah. In asabat dharra sabara wa kana khairul lah. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruh urusannya baik belaka. Ini tidaklah terdapat pada orang lain kecuali orang mukmin. Orang mukmin betul, bukan sebarang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, kenikmatan, kemewahan, kesihatan, maka dia bersyukur, alhamdulillah. Dan syakartum la azidannakum. In kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukur tambah nikmatnya. Jika tidak, sebaliknya azab Allah Taala. Baik baginya. Dan dia mendapat kesusahan, malapetaka dan sebagainya, maka ia bersabar. Baik semuanya. Ini saya teringat kata-kata, bukan kata-kata, hadis kudusi. Firman Ta'ala yang bermaksud, jika kamu tidak bersabar dengan ujianku, kamu tidak syukur nikmatku, dan tidak redha qada qadarku, nyahlah kamu di bumi ini cari bumi lain. Memang tak mampu, tidak mampu pun untuk mencari bumi lain. Untuk mana dapat bumi lain. Tidak mampu. Maka sebab itu dalam konteks semasa kita katakan, dalam konteks COVID-19 ini, yang datang, Allah datang khairul untuk kita insya-Allah. Bagi orang beriman khair bagi dia. Bukan dia minta, jangan minta diuji, jangan minta bala, jangan minta bencana, jangan minta yang baik. Tapi Allah datangkan juga khair baik insya-Allah. Baik itu bagaimana? Orang yang baik itu adalah orang muhasabah diri, koreksi diri, di mana kelemahannya, di mana keadaifannya, di mana kekurangannya. Kenapa Allah uji begini? Mesti ada sebabnya. Oh, mencarilah ubatnya, cari penawarannya. Kalau dapat, alhamdulillah, tak dapat, redalah. Jangan ambil kesempatan pula. Memang ada kesempatan. Yang datangnya COVID-19 ini adalah orang-orang kaya mengambil kesempatan untuk menambah kaya. Orang berkuasa ambil kesempatan untuk menambah kuasa walaupun cara yang tidak betul. Ada menggunakan kesempatan COVID-19 ini dengan meras hak orang miskin, dengan berebut kuasa orang yang berkuasa, menggunakan hak
dan berbagai alasan untuk digunakan untuk dengan komuniti ini dengan untuk kepentingan pribadi kumpulan kelompok. Alhamdulillah tidak ada manfaat sebenarnya. Ada yang terenahnya, yang dizalimi kerana ini. Maka jangan kesempatan. Dulu bisnes tak laku, sekarang sudah laku. Dengan menjual ubat-ubatan. Dia bergembira di atas kesusahan orang lain. Dengan cas yang mahal. Sebagainya minta jauh. Kalau dia tuju untuk kebaikan, manfaat dia beruntung insya-Allah. Untuk kuasa juga. Dengan COVID-19 digunakan berbagai kuasa untuk menyekat orang-orang yang berbuat baik. Itu juga satu kekuasaan. Ya, itu satu perkara yang kita lihat orang yang mula nak berniaga misalnya, tiba-tiba Allah tersekat dengan sebab COVID-19 ni. Oh, dia rugi, tapi ingat kemungkinan besar faedah sebaliknya itu lagi. Sebab berapa ramai orang kaya yang lupa Allah. Berapa ramai orang berkuasa lupa Allah Ta'ala. Innal insana la yatgha ar-astaghna. Saya jumpa kawan-kawan yang ketika merudumnya ekonomi Malaysia juga dulu, dia dan jumpa. Syukur Alhamdulillah kerana merudum ekonomi. Saya kata kenapa syukur? Dulunya saya lupa Allah. Saya lupa sunnah Nabi. Saya lupa hukum-hukum Islam. Saya lupa amal saleh. Dengan merudumnya ekonomi ini, terus saya ingat pada hak Allah Ta'ala. Allah berkuasa mengambil balik hak saya. Sekarang saya kembali kepada Allah Ta'ala dengan mempertingkatkan amal ibadah Allah Ta'ala. Alhamdulillah baik. Bagi orang berfikir, bagi muhasabah diri, koreksi diri, merasa rendah diri, merasa Allah Ta'ala. Dan ketika sebaliknya, semakin jauh. Satu cerita yang, maaf nak cerita, kalau minggu lepas saya cerita tentang kisah seorang yang makan harta anak yatim. Dan kemudian dia tidak sampai ke Mekah. Maksudnya tidak sampai ke Arafah. Saya menceritakan kisah itu, cerita pada saya sudah almarhum yang kami muliakan, Datuk Syekh Azmi Ahmad, bekas Mufti Pulau Pinang. Kisah seorang Kedah itu yang saya sebutkan nama-nama kan. Sebahagiannya disebut nama yang terlibat, bukan yang makanan yatim. Pergi Mekah 3 kali tak sampai Arafah. Rupa-rupanya dia makan harta anak yatim itu harta adik dia yang bubuh nama dia. Seperti adik dia ada anak, ada isteri dia tak bagi. Ini satu cerita lain pula. Ini pengalaman saya dan seorang kawan. Maaf nak cerita ni. Mereka mendengar minta maaf, yang berkenaan dia masih ada lagi. Kisah ni kisah percintaan. Percintaan seorang pelajar sekolah high school Kelang. Maaf Kajang. Tahun 68 gitulah, tahun 60-an. Dah lama cerita ni. Cerita agak lucu tapi ambil pengajaran. Maafkan saya kalau cerita ni tidak berfaedah, tapi sangat ada faedahnya. Dia budak-budak sekolah, dia bercinta semasa form 2 di high school Kajang. Kisah benar, insya-Allah. Orangnya masih ada. Harap dia dengar dia cerita ini. Maka dengan kenal Ta'ala, budak perempuan ni keluarga tahu mereka bercinta. Jadi dia keluarga pada simpan bawa budak ni ke tempat lain, jauh daripada Kajang, mungkin sekitar 200 km. Kita tak sebut nama tempat tu lah, agak jauh. Masa itu kalau dah jauh susah nak jumpa. Sekarang ada WhatsApp macam-macam. Sekarang dulu ada telefon public phone aja. Putus hubungan 40 tahun kemudian dua orang ni, lelaki dan perempuan ni, dulunya umur 14 tahun, sekarang ni 40 tahun lebih, jumpa di musim raya haji ketika dia sedang bagi seorang lelaki ini berikan, maafkan saya ulang cerita ini yang agak seperti tidak faedah, lebih harap berfaedah. Dia nak bagi daging pada jiran itu, dia nampak, dia kenal girlfriend lama dulu. Dia sebut nama lah, dia boleh ingat, kenal. Dan sempat ambil nombor telefon, nombor handphone. Sedangkan yang si perempuan tadi itu sudah berkahwin, dan ada cucu. Dan dia juga sama. Jadi mereka bercinta semula. Ini panggil apa dia? Apalah istilah semasa, tak apalah. Mana dia berkahwin. Dia bercinta, berbunga semula. Tiap hari berurusan telefon.
Dan hampir-hampir si laki-laki ini untuk mencari isterinya. Maafkan saya, Tuan Haji yang dengar ni. Hampir-hampir suami isteri dan minta cerai dari suaminya. Alhamdulillah dengan Allah Ta'ala jumpa saya. Dia kata, Ustaz, saya ada masalah. Dia ceritalah kisah itu. Mudah saya beritahu kat dia. Yang pertama, ingat. Kita lama, saya ulang cerita aja. Sebaca firman Allah Ta'ala, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha." Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Ayat. Ayat ini tidak kena mengena dengan pencintaan, tidak kena mengena dengan masyarakat itu. Ayat ini khusus tentang berkaitan dengan nasikh mansukh. Cuma saya ambil ruh dari situ. Maafkan saya, bukan tafsir. Yang salah anggap pula. Bukan tafsir ayat, tapi ruh dari ayat itu, saya kata, Tuan, Allah takdirkan Tuan berkahwin dengan kakak ini. Dia baik untuk Tuan daripada girlfriend itu. Girlfriend Tuan pun juga berkahwin dengan suami sekarang ini baik pada Tuan. Dua-duanya baik. Tetapi untuk pasangan ini baik untuk ini. Untuk pasangan dia pula baik untuk dia. Fikirlah seminggu. Fikirlah masa-masa yang sesuai. Bersamanya lupa baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubnil bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Alhamdulillah, alhamdulillah. Seminggu lepas dia jumpa balik. Alhamdulillah, saya berfikir panjang. Saya bahagia dengan isteri saya. Alhamdulillah. Dia juga bahagia dengan suaminya. Selesai masalah. Ialah Allah nak mudahkan. Maknanya kita terima qada begitu. Ya, Allah takdirkan begitu. Dua-duanya baik. Untuk dia, pasangan yang terbaik untuk dia. Dia benar, baik untuk dia. Itu cerita. Maafkan kita benar. Ya, mungkin tidak sesuai untuk ceritakan. Ayat mana sampai nanti surah Al-Baqarah ayat 106. Saya ulangi, ayat tidak kena mengenal dengan kes itu. Cuma sebenarnya ruh dari itu yang berkaitan dengan nasikh mansukh. Allah tidak akan ambil satu perkara dengan diganti dengan lebih baik lagi. Inna lillah, yang rajiun itu disebut, masalah kematian misalnya atau apa saja. Lalu ganti baik lagi insya-Allah. Yang kita nak tak dapat, yang diganti ahsan ini. Lebih baik betul. Khair minhu. Dan jangan lupa juga firman Ta'ala, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana walallahi falyatawakkalul mu'minun." Qul, kata, la yusiban, tidak akan menimpa apa-apa bencana, apa meratakan apapun. Illa ma kataba. Kataba lagi. Apa yang telah pun tertulis. Dan Ta'ala pada kita. Wa maulana, dia pembimbing kita. Wallah, pada Allah lah bertawakal amin. Maka sebab itu, apa yang sedang berlaku dalam dunia Malaysia khususnya, wabak kah, soal politik kah, soal murni ekonomi kah, apa saja, ingat, Allah uji kita. Untuk kita jadi manusia berfikir, untuk kita jadi manusia yang kreatif, untuk manusia kita muhasabah diri, untuk berbagai diri, dan jangan bersangka buruk tentang Allah. Husnuzan tentang Allah, pastinya baik. Yakinlah. Sebab apa ramai orang berjaya, dia tak, tapi akhirnya lingkup. Apa jaya dalam politik, naik ke atas, lupa pada perintah Allah. Naiknya jutawan, korporat yang berjaya, lupa berzakat, lupa orang miskin. Beri kesihatan yang sebaik-baik kesihatan, lupa pada orang sakit dan sebagainya. Maka setiap yang berlaku itu adalah hikmah yang kita tidak ketahui pada masa itu, mungkin terlepas itu. Atau tidak itu selama-lamanya. Biar Allah Maha. Wallahi ya'lamu wa antum la ta'lamun. Itulah sekadar perancangan umum tentang qada-qadar, tapi tidaklah menghurai kitab ini sepenuhnya. Tapi untuk nak baca kita cukup baik. Dan kita baru lain berkaitannya, tapi saya tidak menganjurkan, tidak selesa untuk bincang soal kronik, soal khilafiyah, soal yang menyusahkan. Berpegang pada kalimah tafakkaru fi khalqillah wa tatafakkaru fi fillah. Berfikirlah, cukuplah mengkaji alam ini. Cakrawala yang dapat kita gaji, tumbuh-tumbuhan dapat kita gaji, binatang-binatang dapat gaji. Contoh arnab misalnya. Kita nampak saja aku beribu spesies anak. Ya Allah yang menciptakannya. Keunikannya. Lihat saja. Contoh yang simple sangat ini. Monyet. Anak seekor aja. Allah alam saya jumpa anak 2 ekor.
Sebab apa? Dia dah pokok. Anak sedang berdekat ni dia. Kalau babi banyak, anak banyak. Sebab dia bawah. Kalau takdirkan monyet banyak anak, macam mana? Ambil jatuh pokok. Begitulah sebenarnya Allah Ta'ala. Itu simple, yang paling simple sangat. Tapi itulah berapa. Tafakkaru fi khalqillah. Wala tafakkaru fillah. Moga kita yakin dengan tentang Allah Ta'ala dan redha dengan apa Allah berikan. Jika Allah beri ujian, bersabarlah. Jika kita Allah beri kenikmatan, bersyukurlah. Kita tak dapat apa kita nak, redhalah. Cukup, Allahu a'lam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.